Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak-anak di rumah. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat di sisi keluarga tercinta. Baiklah, hari ini saya Cikgu Muhammad Jabal Nur bin Pari merupakan guru tahun 3 Pendidikan Kesehatan di SKM Bombalai. Hari ini kita akan melihat satu lagi topik dalam Pendidikan Kesehatan tahun 3. Baiklah, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillah. Bangun! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Allahumma aftah alaina hikmataka waishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, anak-anak semua, hari ini kita akan melihat satu lagi topik dalam Pendidikan Kesehatan tahun 3, yaitu cegah sebelum padah. Mencegah maksudnya kita menjauhi. Okey, kita menjauhi, kita mengelak sebelum kita terkena sesuatu yang membahayakan diri kita. Itu maksud cegah sebelum padah. Okey, baik. Anak-anak semua, tahu atau tidak apa gambar yang terdapat di sebelah cikgu ni? Ini adalah rokok. Baiklah. Anak-anak tahu semua apa itu rokok kan? Kalau yang tak tahu rokok itu apa? Rokok ialah sejenis bahan yang disedut ataupun dihisap menggunakan mulut dan menghembuskan asap. Baiklah. Rokok ni baik atau tidak? Rokok ni ialah benda yang tidak baik. Okey, benda yang tidak baik untuk kesihatan diri kita. Kenapa dia tidak baik untuk kesihatan diri kita? Sebab rokok, dalam sebatang rokok yang dihisap ataupun disedut itu mengandungi beratus, bahkan ada yang mengatakan beribu. Okey, beribu bahan kimia yang tidak baik dan membahayakan kesihatan kita, terutama sekali jantung dan paru-paru kita. Nanti kita akan lihat. Baiklah. Anak-anak semua, sekiranya ada orang yang mengajak anda untuk menghisap rokok, mencuba-cuba rokok, boleh atau tidak? Jangan sekali-kali, okey? Jangan sekali-kali mencuba untuk menyedut ataupun menghisap rokok walaupun sekali. Faham? Sebab apa? Sebab rokok ni walaupun satu sedutan sahaja, sekali sedut sahaja, tetapi ia mendatangkan banyak mudarat, banyak keburukan dan banyak sekali penyakit yang akan terkena pada diri kita. Salah satunya ialah asma. Kemudian boleh terkena serangan jantung, okey? Boleh kena kanser, okey? Kanser mulut, kanser hati, kanser jantung, kanser paru-paru dan sebagainya. Banyak lagi lah keburukan yang terdapat di dalam sebatang rokok. Baiklah. Sekiranya ada kawan anda yang menghisap rokok ataupun ada orang di sekeliling anda yang menghisap rokok dan mereka mengajak anda untuk mencuba, katakan tidak. Okey, katakan tidak kepada rokok. Stop. I don't want it. Okey. Baiklah. Jom kita lihat seterusnya apakah kesan kepada perokok. Okey, baiklah, seperti yang Cikgu katakan tadi, merokok ni membahayakan kesihatan dan mendatangkan banyak kemudaratan kepada diri kita. Okey, mendatangkan banyak kemudaratan dan banyak keburukan kepada kesihatan kita. Cuba lihat gambar yang di atas ni. Dua-dua gambar di atas ni. Okey, paru-paru sihat dan paru-paru seorang perokok. Tengok perbandingan antara paru-paru orang yang sehat, orang yang tidak merokok dengan paru-paru orang yang merokok. Paru-paru yang sehat, yang tidak merokok, paru-parunya masih bersih, masih kemerah-merahan. Okey? Itu adalah paru-paru normal bagi seorang manusia. Tapi kalau manusia itu, orang itu mula menghisap rokok, mula menyedut rokok, maka lama-kelamaan paru-parunya itu akan menjadi hitam. Okey? Akan menjadi hitam seperti terbakar. Kenapa? Sebab dalam rokok itu mengandungi banyak sekali bahan-bahan yang berbahaya, bahan-bahan yang tidak baik. Contohnya, salah satu contoh yang bahan kimia yang terdapat di dalam sebatang rokok ialah tar. Tahu tar? Tar ataupun bitumen. Bitumen ini digunakan untuk membuat
membuat jalan raya yang warna hitam tu. Jadi bila disedut, lama-lama jantung dan paru-paru kita pun jadi hitam macam jalan raya. Okey. Apa fungsi paru-paru kita? Paru-paru kita berfungsi untuk kita bernafas. Okey, kita sedut nafas, udara akan masuk melalui hidung, okey, masuk kepada bronkus kita, kemudian kepada paru-paru kita. Dalam paru-paru kita tu ada bronchilo. Dalam bronchilo tu akan menyerap udara yang kita sedut, oksigen, ke dalam saluran darah. Kemudian saluran darah tu akan masuk ke dalam jantung kita. Darah yang mempunyai oksigen itu masuk dalam jantung kita dan jantung kita mengepam darah ke seluruh anggota badan. Jadi sekiranya orang yang merokok, menyedut rokok, masuk ke dalam paru-paru, kemudian rokok itu yang mengandungi bahan yang berbahaya ini, bahan yang berbahaya, bahan kimia, akan bercampur dengan oksigen dan diserap masuk ke dalam darah. Dan darah kita akan dipam menggunakan jantung ke seluruh anggota badan kita secara tidak langsung. Maka udara yang tercemar yang dibawa oleh darah itu tadi telah dipam ke seluruh anggota badan kita. Sebab itulah orang yang merokok ni kadang-kadang bukan jantung sahaja yang bermasalah, bukan paru-paru sahaja bermasalah, tetapi bahkan juga anggota-anggota badan yang lain seperti otak. Okey, otak, sakit kepala, migrain, pening, okey, kemudian mulut, kanser mulut, nafas berbau. Kemudian dia juga menyebabkan penyakit-penyakit lain seperti kemandulan, okey, dan banyak lagi lah penyakit-penyakit yang akan terkena akibat daripada merokok berdasarkan proses yang cikgu cerita tadi. Okey? Jadi jangan merokok, jagalah kesihatan diri kita. Sebab inilah kesan apabila kita menyedut asap rokok. Rokok ni tidak baik untuk kesihatan, apatah lagi anda adalah kanak-kanak. Okey? Jom. Baiklah, seperti yang cikgu cerita tadi, merokok membahayakan kesihatan, okey, memudaratkan kesihatan dan banyak lagi keburukan yang terdapat pada sebatang rokok. Hari ini kita melihat kesan-kesan buruk akibat rokok. Yang pertama, tengok gambar yang di atas ni. Yang pertama sekali, mengalami batuk-batuk. Orang yang kuat merokok, kuat juga batuknya. Okey, batuk-batuk. Kemudian boleh terkena penyakit asma. Apa tu asma? Penyakit asma ialah penyakit sesak nafas ataupun kita sebut sebagai ampus. Bahasa di Sabah ni ampus. Okey. Kemudian, lihat gambar seterusnya, gambar yang di bawah ni. Rokok menyebabkan kanser mulut. Banyak merokok boleh menyebabkan kanser di mulut kita. Kanser ni apa? Kanser ni penyakit yang tumbuh di anggota badan kita akibat daripada bermacam-macam sumber lah, salah satunya rokok. Okey? Makanan pun boleh jadi punca kepada kanser. Tapi itu nanti tajuk lain kita akan cerita. Hari ini kita cerita pasal rokok sahaja. Bukan sahaja kanser mulut, bahkan rokok juga boleh menyebabkan kanser pada paru-paru kita, menyebabkan kegagalan paru-paru kita untuk bernafas, okey, menyedut udara. Dan merokok juga boleh menyebabkan kanser pada hati kita, okey, menyebabkan kanser pada hati, paru-paru, mulut, okey, saluran pernafasan dan sebagainya. Okey, apabila kanser ni adalah penyakit yang membawa kepada kematian. Okey, jadi sayangilah diri anda. Kalau anda sayang kepada orang di sekeliling anda, katakan tidak kepada rokok. Okey, seterusnya kita lihat gambar di sebelah ni. Rokok juga boleh menyebabkan kebakaran. Macam mana tu? Orang yang merokok, bila dia merokok, puntung rokok ni, selepas dia merokok, puntung rokok yang dah habis ni, kadang-kadang apinya masih ada. Mereka pun terus buang merata-rata tempat. Kalau isap rokok dalam kereta, buang ikut tingkap. Okey, akhirnya bila rokok tu yang apinya tidak terpadam, bila terjatuh, terkena dengan rumput yang kering, maka berlakunya kebakaran. Dan benda ni bukannya cerita, benda ni betul-betul berlaku. Sudah berlaku banyak tempat di mana kebakaran hutan, kebakaran di tepi jalan berpunca daripada puntung rokok yang dibuang. Okey. Nafas berbau. Okey, seorang perokok juga mempunyai nafas yang sangat bau. Bau apa? Bau rokok. Bau rokok ni bau apa? Bau asap. Asap apa? Asap tar. Asap bitumen. Okey? Bau. Tidak ada rokok yang baunya wangi.
Kalau vape, ada kadang-kadang ada kalau di kelas ada anak-anak murid yang bertanya cikgu, "Cikgu, kalau hisap vape macam mana?" Vape pun sama juga. Vape pun sama juga dengan rokok, membahayakan kesihatan. Sebab dalam vape itu dia mengandungi cecair yang mengandungi nikotin dan macam-macam lagi lah bahan kimia. Okey? Dan vape juga kesannya pun sama dengan rokok. Masalah kepada paru-paru dan juga jantung kita. Okey? Jom seterusnya. Baiklah, apakah yang perlu anda lakukan sekiranya anda berada di sekeliling orang yang merokok? Baik, kita lihat. Tutup hidung dan mulut dan segera beredar. Okey, tutup hidung dan tutup mulut. Dan segera beredar, segera pergi dari tempat itu. Kenapa? Walaupun anda bukan seorang perokok, walaupun anda tidak merokok, tetapi sekiranya anda berada di samping ataupun bersama dengan orang yang merokok, secara tidak langsung anda juga menyedut asap dan udara yang tercemar daripada asap rokok. Ini kita kategorikan ataupun kita namakan dia sebagai secondary smokers. Okey. Orang yang tidak merokok, dia tidak merokok. Tidak merokok tetapi dia berada di samping ataupun bersama-sama dengan orang yang merokok. Maka udara yang dihirup, udara yang disedut, udara yang masuk ke hidung dan ke paru-parunya pun akan mempunyai kesan yang sama dengan seorang perokok. Jadi bila ada orang yang merokok di sekitar anda, segera tutup hidung dan beredar dari situ, pergi ke tempat yang lebih baik, tempat yang aman. Okey. Seterusnya, tunjukkan isyarat dilarang merokok kepada perokok. Sekiranya anda berada di supermarket ke, di hospital ke, di sekolah ke, dan anda melihat ada orang merokok, maka tunjukkan isyarat dilarang merokok. Okey, banyak tempat-tempat awam hari ini telah diwartakan sebagai kawasan larangan merokok, termasuklah taman rekreasi, taman permainan, okey. Tempat-tempat awam dilarang merokok, apatah lagi di sekolah, okey, di hospital, di klinik, okey. Semua ni adalah tempat-tempat yang dilarang merokok. Jadi kalau nampak orang dewasa merokok di masjid ke, katakan, sini adalah kawasan larangan merokok pakcik. Tak boleh merokok. Okey, faham? Okey, bagus. Seterusnya, sekiranya anda melihat ada orang merokok di dalam kawasan sekolah. Ada kawan anda yang curi-curi merokok di dalam tandas. Okey, apa yang perlu anda lakukan? Segera maklumkan kepada cikgu, segera maklumkan kepada guru. Kalau boleh maklumkan dengan guru besar. Maklumkan dengan guru disiplin. Itu lagi baik. Jangan biarkan kawan anda merokok di kawasan sekolah. Sebaiknya memberikan nasihat kepada dirinya bahawa rokok ini adalah perbuatan yang tidak baik untuk kesihatan diri kita dan orang sekeliling. Okey? Baiklah. Okey, kita telah sampai di penghujung pembelajaran pendidikan kesihatan tahun 3 pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang cikgu kongsikan pada hari ini memberi manfaat dan sedikit info kepada anak-anak di rumah. Baiklah, jaga diri, jaga kesihatan. Kita jumpa lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang bersama Cikgu Muhammad Jabal Nurin Pari. Assalamualaikum dan jumpa lagi.